So sebelum kita sambung, kita jawab dululah soalan homework kita yang minggu lepas. Okey, rajah di sebelah menunjukkan sebuah helikopter yang berada pada ketinggian 135 meter dari permukaan tanah. Helikopter itu bergerak secara mengufuk ke arah budak lelaki dengan kadar 17 meter per saat. So saya nampak ada keyword kadar, kita kena buat DYDT lah. Okey, so cari kadar perubahan jarak antara helikopter dengan budak lelaki itu apabila jarak mengufuk antara helikopter dengan budak lelaki itu ialah 72 meter. So dekat sini memanglah kita tak nampak huruf X dan huruf Y dalam ayat ni, tapi kita boleh buat X dan Y. Okey, so macam mana saya nampak kat sini soalan berkaitan dengan segitiga. Bila ada berkaitan dengan segitiga, apa yang kita boleh buat ada dua keadaan yang kita boleh terbitkan. Okey, so yang pertama keadaan yang menggunakan teorem Pythagoras. Yang kedua keadaan yang menggunakan segitiga serupa. So bila nak guna teorem Pythagoras, bila masa nak guna segitiga serupa. So kalau teorem Pythagoras, segitiga berbentuk bersudut tegak macam ni, tetapi hanya melibatkan satu segitiga ni sahajalah. Maksudnya kita tak nampak segitiga yang lain, hanya satu segitiga ni. Okey, kalau nak guna segitiga serupa pula, dia mesti ada satu segitiga yang besar. Dalam segitiga yang besar tu ada lagi segitiga yang kecil di dalamnya. Okey, yang tu kena confirm guna segitiga serupa. So in this case, kita kena guna teorem Pythagoras. So saya tengok daripada ayat soalan ni disuruh cari kadar perubahan jarak antara helikopter dengan budak lelaki. So ni budak lelaki, ni helikopter. So jarak dia adalah yang hypotenuse ni lah. So kita boleh buat yang ni sebagai Y. Kita buat dia jadi Y lah. Sebab selalunya kita nak DYDT kan. Easier for us lah untuk derive equations lagi. So yang dia bagi adalah kadar mengufuk kan, mengufuk. X lah selalunya kalau mengufuk kan. So X ni kita labelkan sebagai jarak mengufuk. Y ni adalah jarak helikopter dengan budak lelaki, iaitu hypotenuse. So apa yang malar, dia mestilah kena salah satunya malar. Malarnya adalah ketinggian helikopter tu lah. Sentiasa terbang pada ketinggian 135 meter. So kita kena buat teorem Pythagoras berdasarkan maklumat-maklumat yang telah kita labelkan pada segitiga kita ini. So dekat sini X kuasa 2 tambah 135 kuasa 2 sama dengan Y kuasa 2. So kita nak Y, maka kuasa 2 kita ni bawa main sebelah jadi punca kuasa. Y sama dengan punca kuasa X kuasa 2 tambah 135 kuasa 2 ni kita boleh kira siap lah apa benda dia. 18,225 punca kuasa. So kalau kita nak differentiate, kita nak bezakan, mudahnya kita buat dalam bentuk macam ni. 18,225 kuasa 1/2. Okey, sebelum apa-apa, mari kita terbitkan petua rantai kita. So kita kata kita nak DYDT lah, kadar kan. Kadar tu maksudnya per DT. So kita punya ni kita dah buat convention Y lah kan. So guna DYDT sama dengan apa, darab apa. So dy di atas, dt di bawah. Yang hilang ni, yang kosong ni kita bubuh kuantiti yang terhubung. Kuantiti yang terhubung tu maksudnya tadi kita punya persamaan kita tu ada y, dan ada lagi satu kuantiti yang mesti berkaitan dengan y, iaitu x lah kat sini. So kita kena buat dx. So yang ni adalah formula yang kita akan guna untuk menjawab soalan ini. So sebelum tu kita salin dulu apa benda yang dia dah bagi. Yang dia dah bagi adalah kadar mengufuk tu lah, dalam kadar 17 meter per saat, iaitu dx/dt. So dx/dt kita dah ada. Dia suruh cari dy/dt bila jarak mengufuk tu 72 meter. So bila x sama dengan 72. Okey, so kita kena cari dy dx bila x sama dengan 72. So dy dx kita dah cari, belum cari lagi, maka kita kena carilah. So dy dx sama dengan 1/2 bawa mai depan, 1/2 x kuasa 2 tambah 18,225
kuasa kena tolak 1, dia jadi negatif 1/2. Jangan lupa kita kena bezakan yang di dalam, iaitu X kuasa 2. X kuasa 2 bila diterbitkan kali pertama, dia akan jadi 2X. Sebab 2 buat main depan, power kena tolak 1. Okey, so yang ni kalau kita pemudahkan 1/2 dengan 2 jadi 1 lah kan. So X kuasa 2 tambah 18, 225 negatif 1/2. So kita masukkan nilai X kita 72 kuasa 2 tambah 18, 225 negatif 1/2. So dalam kalkulator akan dapat 8/17. 8/17. So mari kita masukkan dalam formula kita ini 8/17 darab dengan dx dt kita, dx dt kita 17. Nampak tak? Bila kita buat dengan kaedah yang betul, soalan menjadi mudah lah untuk kita, sebab 17 dengan 17 ni kita boleh cancel tanpa menggunakan kalkulator. Kita tahu jawapannya 8 meter per saat. Okey, so dekat sini jawapan kata negatif. So macam mana boleh jadi negatif? Okey, so dekat sini maksudnya kadar perubahan panjang dia ni semakin berkurang. Okey, so dekat sini helikopter itu bergerak secara mengufuk ke arah budak lelaki dengan kadar 17 meter per saat. So maksudnya pergerakan X kita ni semakin berkurang lah kan. Semakin pendek lah. Bila helikopter duduk dekat kawasan ni, X dia contohlah 75. Okey, bila X duduk dekat sini, dia jadi 72. Maksudnya jarak dia berkurang kan, maka kita secara logiknya kita punya kadar dx dt ni dia kena berkurang, letak negatif. So jawapan dia akhir sekali ada negatif lah. So betul. So kita kena alert lah benda-benda yang tricky ni. Walaupun kita terlupa letak negatif pun, jawapan 8 meter per saat sekalipun, kita masih lagi dapat markah yang banyak, terutamanya dy dx ni, dan cara kita set up teorem Pythagoras kita dan petua rantai kita. Yang tu pun dah cukup banyak markah dah dapat. Cuma markah akhir sajalah yang kita salah. Tetapi seelok-eloknya kita kena alert dengan tanda positif negatif untuk soalan yang berkaitan dengan kadar perubahan. Tengok soalan yang seterusnya. Chandran berjalan pada kadar lagi, maka dy dt lah kan, 3.5 meter per saat daripada sebatang tiang lampu pada waktu malam, seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Okey, maksudnya dari sebatang lampu kan, 3.5, dia menjauhi lampu. Bila menjauhi lampu, kita punya tricky kita kat sini nilai dia positif lah, kadar ni nilai dia positif. Tinggi candran dan tiang lampu itu masing-masing ialah 1.8 meter dan 6 meter. Okey, cari kadar perubahan panjang bayang-bayang candran. So kita berhenti sampai A dulu. So dekat sini saya nampak lagi soalan berkaitan dengan segitiga. So persoalannya kita nak guna segitiga teorem Pythagoras ke? Nak guna segitiga serupa ke? Okey, so clue dia dekat sini memang tak nampak segitiga ni macam ada lagi satu segitiga, tetapi sebenarnya tinggi candran ni kita boleh wakili dengan garis macam ni lah kan. Maka melalui lukisan kita ni kita faham kita ada satu segitiga yang besar dan satu lagi segitiga yang kecil di dalam segitiga yang besar tadi tu. Maka confirm kena guna kaedah segitiga serupa. Segitiga serupa tu apa dia? Segitiga serupa tu maksudnya ratio nisbah tinggi segitiga besar dengan tinggi segitiga kecil sama dengan ratio nisbah bagi tapak segitiga dengan tapak segitiga yang besar dengan tapak segitiga yang kecil. Ataupun kita boleh guna hipotenus juga. Panjang hipotenus segitiga yang besar dengan panjang hipotenus segitiga yang kecil sama dengan tinggi segitiga yang besar bahagi tinggi segitiga yang kecil. So basically apa-apa sisi segitiga lah, ratio yang sepadan mesti sama dengan tinggi ataupun panjang yang sisi yang lagi satu. Okey. So dekat sini kita kata kita nak guna segitiga serupa. Okey, so kita tulis dulu maklumat apa, dx dt kita ke dy dt kita ke, kita kena buat sendirilah yang mana satu dy dt kita, yang mana satu dx dt kita kan. Okey, candran berjalan pada kadar 3.5. So ni candran, garis yang kita lukis ni candran kan. So dia berjalan, maksudnya jarak candran dengan tiang lampu ni, tiang lampu garis yang hujung sekali ni, tiang lampu.
maka jarak candran daripada tiang lampu kita label X lah, senang. X. Okey. Lepas tu dekat sini soalan kata dx dt lah kan. Dx dt sama dengan positif 3.5. Okey. Lepas tu tinggi tiang lampu 6 meter, tinggi candran 1.8 meter. Cari perubahan panjang bayang-bayang. Panjang bayang-bayang dia yang ni lah, kita boleh buat Y. Okey, kita boleh labelkan Y ni panjang bayang-bayang. Dalam gambar pun yang tu bayang-bayang. So apa dia punya perkaitan dia, Y dengan X ni dia berkaitan dengan segitiga serupa kan tadi. So kita kata nisbah tinggi segitiga yang besar dengan candran 1.8, tinggi segitiga yang kecil mesti sama dengan nisbah tapak segitiga yang besar ni, iaitu X campur Y bahagi Y. Okey. So dekat sini kita nak buat satu persamaan Y sama dengan X lah macam biasa. So kalau saya nampak pecahan macam ni, kita boleh buat darab silang lah. 6Y sama dengan 1.8X tambah 1.8Y. So dekat sini 1.8 kena darab dengan X tambah Y. Maka kita boleh kembangkan 1.8 kena darab dengan X tambah 1.8 darab dengan Y. So saya terus buat macam ni lah. Okey, so dekat sini kita nampak clear, Y kita kena bawa pergi ke tempat Y lah. 6Y tolak 1.8Y sama dengan 1.8X. 6 tolak 1.8, kita akan dapat 4.2Y sama dengan 1.8X. Y sama dengan 1.8 bahagi dengan 4.2, kita akan dapat 3/7X. Okey. So kita dah ada Y dalam sebutan X. So kita jangan lupa kita kena buat kita punya petuah rantai. So soalan cari kadar perubahan panjang bayang-bayang yang diwakili oleh Y. So kita nak dy dt lah. Itu maksudnya dy dt sama dengan apa, darab dengan apa, dy sini, dt sini, yang tempat kosong ni kita kena isi kuantiti yang terhubung. Y terhubung oleh X, maka dx dx. Apa yang dah ada, kita dah ada dx dt. Kita boleh cari dy dx bila X sama dengan X sama dengan berapa. Tak cakap, so tak perlulah. Tak perlu. Okey, so kita buat dulu dy dx kita. Dy dx sama dengan 3/7. Simple. Sebab tu lagi tak bagi nilai X kita berapa. Sebab bila kita bezakan, X tu hilang. Maka tak perlulah kita nak masukkan nilai X. Tetapi kalau X kita tak hilang, maksudnya soalan kena bagi X. Kalau soalan macam tak bagi X, dia kena bagi Y. Maksudnya kita boleh cari X melalui Y. Okey. So dekat sini kita plug in, masukkan nilai 3/7, dx dt kita 3.5. So kita akan dapat jawapan 1.5 meter per saat. Betul lah. Okey, ni soalan A. Soalan B. Soalan B kata hujung bayang-bayangnya yang bergerak, kadar perubahan hujung bayang-bayang. So dekat sini berapa banyak dia dah bergerak. Maksudnya panjang keseluruhan ni lah, panjang X campur Y ni lah kan. Maksudnya kalau kita nak cari kadar perubahan panjang hujung bayang ni bergerak, kita kena tambah dx dt dengan dy dt. So dx dt tambah dengan dy dt, kita kadar X bergerak dengan kadar Y bergerak, sebab total dia adalah hujung bayang-bayang tu bergerak lah kan. Okey, so dx dt kita tadi 3.5, dy dt kita dapat 1.5. So 3.5 campur 1.5 dapat 5.0 meter per saat. So betul juga. Okey, so kita akan buat soalan yang seterusnya. Dalam raja di sebelah segitiga ADB ialah sebuah segitiga tegak. Saya kata bila ada segitiga tegak ni dua kaedah kan. Tapi kita tengok dululah apa kaedah yang kita kena guna sekali. Dengan panjang hipotenusnya ialah 6 puncak kuasa 3 cm. Segitiga itu diputarkan pada AD untuk membentuk sebuah kon tegak. So basically dia kata benda ni semua kon lah. Kita tak payah risau pasal segitiga tu. So tak perlulah risau tentang dua cara tu. Okey, yang cari tinggi untuk A, B, isi padu kon itu bila isi padu yang dijanakan adalah maksimum. So keyword dia maksimum. Maksimum maksudnya
dy dx kita kena kosong. Dy dx kita kena kosong. Tapi y dengan x kita ni kita kena wakilkan sesuai dengan keadaan masalah kita. So masalah kita berkaitan dengan isi padu. Saya suka kalau y kita ni huruf dia jadi V, sebab V melambangkan isi padu, volume. Dan x kita ni melambangkan, selalunya kita buat dia jadi sama ada jejari ataupun tinggi. Jejari ataupun tinggi kun. So dia bergantung kepada soalan. Tapi tak boleh jadi dua-dua dalam satu masa yang sama. Mesti salah satu. So dekat sini marilah kita cari isi padu kun dahulu. Isi padu kun ialah 1/3 pi j kuasa 2 h. So nampak tak kat sini kita ada j, kita ada h. Tak apa, mari kita buat dahulu. Dekat sini dia kata dia suruh cari tinggi dulu. Tinggi. Maksudnya j ni kita kena masukkan nilai. Kita kena hapuskan j. Kita kena masukkan nilai. Sebab soalan suruh cari tinggi, kita tak boleh nak hapuskan tinggi. So apa-apa pun kita kena masukkan nilai untuk j. J dia boleh dapat daripada segitiga kita ni. Segitiga tegak, bersudut tegak. So yang ni adalah j, ni adalah h, yang ni adalah 6 punca kuasa 3 cm kan. So apa kaitan j dengan h ni? J kuasa 2 tambah h kuasa 2 sama dengan 6 punca kuasa 3 kuasa 2. Yang ni di teorem Pythagoras. Macam biasalah kalau kita nampak segitiga tegak ni, dua cara tadi, teorem Pythagoras ataupun segitiga serupa. So dekat sini tak ada segitiga yang kecil di dalam segitiga yang besar. So kita kena guna teorem Pythagoras. So kat sini jadi j kuasa 2 tambah h kuasa 2 sama dengan 36 darab 3. 36 darab 3 kita akan dapat 108. So kat sini kita nak hapuskan j, maka kita kena jadikan j kuasa 2 ni sebagai subjek. 108 tolak h kuasa 2. H ni kita bawa ke 108. Okey, so yang ni kita boleh gantikan. So dia akan jadi 1/3 pi 108 tolak h kuasa 2. Yang ni untuk menggantikan j kuasa 2. Memang kita buat j kuasa 2 pun darab dengan h. Okey, mari kita kembangkan. 1/3 darab dengan 108 dapat 36 darab dengan h. So 36 pi h tolak 1/3 darab dengan h kuasa 2 negatif 1/3 pi h kuasa 3. Jangan lupa kita kena darab dengan h sekali. So kalau boleh, kalau nak senang faham macam ni lah, senang. Okey, so kita buat yang dalam kurungan dengan h dulu. 1/3 pi dia akan jadi 108h tolak h kuasa 3. Okey, lepas tu baru kita darabkan dengan 1/3 pi. So kat sini tadi dapat 108 bahagi 3 36 pi h tolak dengan 1/3 pi h kuasa 3. Darab ni dengan darab ni. Tadi kita buat h darab dengan ni, h darab dengan ni. Okey, yang ni adalah v kita yang baru setelah kita hapuskan j. Kenapa nak hapuskan j? Sebab formula kita ada j dengan h. X kita, perwakilan x kita mesti salah satu, tak boleh jadi dua. Maka dekat sini soalan suruh cari tinggi, kita kena kekalkan h. J ni kita kena mansuhkan melalui persamaan teorem Pythagoras. Melalui persamaan teorem Pythagoras kita boleh mansuhkan j kuasa 2 terus. Mudahkan kerja kita. So tugas kita sekarang ni kita nak cari dv dh. dv dh sama dengan kosong lah. Sebab apa? Sebab kita punya persamaan kita dah jadi v dengan h sahaja. So kita nak bila isi padu dia maksimum, bila dv dh dia kosong. dv dh sama dengan, so kita bezakan berdasarkan sebutan h, maka tinggal 36 pi je lah. 36 pi, yang belakang 3 buat main depan, 3 darab dengan negatif 1/3 dapat negatif 1. So tinggallah pi h, jangan lupa kita kena tolak 1 dapat h kuasa 2.
So apa nak buat yang ni, kita kena samakan kosong. Jangan dok blur pula. Memang kita asal-asal kita kata dah benda ni kena sama dengan kosong, jangan dok blur kata H ni nak masuk nilai apa. Jangan, kita nak cari H, bukan nak masukkan nilai H. Okey, so sekarang ni 36 pi sama dengan pi H kuasa 2, pi hilang. 36 H kuasa 2, H sama dengan tambah tolak 6. Okey, tambah tolak 6. Tetapi hanya satu saja jawapan yang betul. H mesti positif 6 lah, sebab ketinggian kon mana ada makna kalau dia negatif. So H sama dengan 6 cm. So betul 6 cm. Okey, so saya suka kalau kita buat satu lagi langkah tambahan. Kita kena buktikan lah betul tak H sama dengan 6 ni maksimum. Okey, so kita kena buat D2V DH2. Langkah ni tak perlu pun, tapi seelok-eloknya kita buatlah. Takut salah kan, sebab ada dua nilai ni kan. Ada dua nilai, positif 6 boleh, negatif 6 boleh. Tapi kita kata kita abai dah negatif 6 kan. Tapi mana tahu kalau negatif 6 tu maksimum, maka sebenarnya dalam situasi harian kita ni tak ada pun nilai maksimum. Mana kita tahu, maka kita kena buktikan melalui D2V DH2. So kita bezakan lagi sekali. Yang depan ni tak ada lah makna, sebab H tak ada kan. So tak ada. So yang belakang saja. 2 buat main depan, darab dengan negatif, jadi negatif 2 pi H tolak 1 jadi kuasa 1 kan. So yang ni saja. So kalau masuklah apa-apa nilai H pun yang positif, contohnya 6, dia akan jadi sentiasa negatif kan, sebab depan negatif. So kat sini D2V kita, DH2 kita negatif. Dia kecenderungan dia adalah berbentuk masam bila dia negatif. Maka titik pegun kita ni titik maksimum lah kita panggil. Titik maksimum. Bila dia ni titik maksimum, nilai dia ni sebenarnya adalah untuk yang maksimum. Case kita sama dengan 6 ni, dia adalah untuk isi padu maksimum. Maka kita bolehlah cari isi padu kon itu. So isi padu kon tu tadi V sama dengan 36 pi H. Kita masukkanlah nilai H bila dia maksimum tu 6 tolak dengan 1/3 pi 6 kuasa 3. So 36 darab dengan 6, kita akan dapat 216 pi. Yang belakang 6 kuasa 3, satu bahagi dengan 3, dapat negatif 72 pi. So V sama dengan 216 tolak 72, 144 pi cm padu. Kita tak jawapan kita, ya 144 pi cm padu. Okey, so kita teruskan soalan yang seterusnya. Dalam raja di sebelah, Mukris mendayung sebuah kayak dari titik A yang berada 30 meter jauhnya dari titik terdekat B di tepi pantai lurus BD ke titik C. So dia mendayung dari A ke C yang berada X meter dari B. Kemudian dia berbasikal pula dari titik C ke titik D yang jauhnya 400 meter dari titik B dalam masa terpantas mungkin. So dekat sini clue dia, bila tak ada perkataan yang kita selalu jumpa, contohnya maksimum ke minimum ke kadar ke perubahan hampir ke dan sebagainya, yang selalu kita jumpa lah sebelum ni. Tapi kat sini dia kata terpantas. Terpantas ni maksudnya ada perkataan ter tu, maksudnya maksimum minimum lah. Maksimum minimum, maksimum ataupun minimum. Tetapi yang dia bagi adalah hala laju. Hala laju, cari jarak. Dia suruh cari jarak D ke C, X lah maksudnya. Dia suruh cari X jika dia mendayung pada hala laju 40 meter per minit dan berbasikal pada hala laju 50 meter per minit. Tu masalahnya dia bagi dalam bentuk hala laju. So yang dia bagi dalam gambar ni adalah jarak. So jarak apa hubungan dia dengan hala laju? Kadar. So dekat sini soalan dia sebenarnya nak suruh cari kadar. Soalan yang berkaitan dengan kadar perubahan kuantiti terhubung. Maksudnya clue dia adalah dy dx, dy dx pula, dy dt. Tu clue dia, dy dt. Okey. Bukan dy dx sama dengan kosong, walaupun ada perkataan terpantas. Terpantas tu maksudnya kita kena gunalah
40 meter per minit ni dengan 50 meter per minit ni. So dekat sini kita punya setup kita adalah dy dt sama dengan apa darab dengan apa, dy dt, sini adalah dx, sini adalah dx, kuantiti yang terhubung. So mari kita buat sesuatu persamaan yang melibatkan y dengan x. Okey. So persamaan yang melibatkan y dengan x tu apa? So kita tak label lagi kita punya kuantiti y kita tu apa. X dah ada kan. Y saya tu adalah a ke c. Dia adalah hypotenuse. So kat sini saya nampak segitiga. Maksudnya segitiga tegak ni ada dua cara kan. Teorem Pythagoras ataupun segitiga serupa. Saya tak nampak segitiga kecil di dalam segitiga yang besar, maka kita kena guna teorem Pythagoras. So teorem Pythagoras, y kuasa 2, hypotenuse dia kuasa 2 sama dengan 30 kuasa 2 tambah x kuasa 2. Okey. So kita nak y sama dengan punca kuasa 30 kuasa 2 tambah x kuasa 2. Mari kita pemudahkan bentuk dia supaya mudah untuk kita mencari pembezaan sekali lagi. Okey, so yang ni adalah persamaan kuantiti terhubung antara y dengan x. So dekat sini mari kita cek apa benda yang dia dah ada. Okey, so dia dah bagi 400 meter ni adalah yang B ke D. Lepas tu 30 meter ni kita dah guna dah. Yang dia bagi adalah A ke C, mendayung kan, A ke C, maksudnya dy dt. Dy dt adalah 40. So dia dah bagi dy dt sama dengan 40, positif ke negatif. So dia menjauhi A kan, menjauhi positif. Lagi satu dia bagi hala laju dia berbasikal C ke D. Okey, C ke D diwakili oleh 400 tolak X. Okey, 400 tolak X maksudnya diwakili oleh juga dengan X kan, kadar dia bergerak dari X, maksudnya dx dt lah tu, maksudnya dx dt bersamaan dengan 50, positif ke negatif dia menjauhi daripada B, menjauhi juga daripada C, maksud sama. So positif. So dekat sini kita dah ada dy dt, kita dah ada dx dt. Dah ada yang ni, tinggal nak cari yang ni. Okey, so nak cari yang ni kita buatlah dy dx kita ni. Dy dx sama dengan kuasa 1/2 buat main depan jadi 1/2 30 kuasa 2 tambah x kuasa 2. Jangan lupa tolak 1 jadi negatif 1/2. Jangan lupa juga kita kena buat yang dalam ni, x kuasa 2. 30 kuasa 2 tak ada makna kan. So x kuasa 2, x kuasa 2 bezakan dapat 2x. So kita mudahkan lagi, 1/2 darab dengan 2x jadi x sahaja. 30 kuasa 2 tambah x kuasa 2 negatif 1/2. Okey. So dekat sini sepatutnya kita kena masukkanlah nilai x ni berapa kan. Tetapi tak perlu sebab soalan suruh cari x. Maka kita ambil saja benda ni secara bulat-bulat dan masukkan dalam petua rantai kita. So petua rantai kita jadi 40 untuk dy dt sama dengan dy dx kita adalah yang ni, yang banyak ni, x 30 kuasa 2 tambah x kuasa 2 negatif 1/2. Lepas tu kita darabkan juga yang belakang, dx dt kita 50. So nombor beta kita sekalikan. So saya buat kat tepi ni. Jadi 40 bahagi 50 sama dengan x. So yang ni kalau kita buat dalam bentuk pecahan dia akan jadi macam ni lah, 30 kuasa 2 tambah x kuasa 2. Okey, so saya nampak dekat sini disebabkan kita ada cert kan, kita nak selesaikan x ni ada dalam cert, maka kita kena kuasa 2 kan dua-dua belah. So 40 kuasa 2 bahagi 50 kuasa 2 sama dengan x kuasa 2. Yang bawah hilang cert dia. Okey, so kita nak selesaikan x, kita buat darab silang sebab x ada dua-dua belah. Ada dekat bahagian atas, ada bahagian bawah. So kita buat darab silang lah. So 40 kuasa 2 darab dengan 30 kuasa 2 tambah x kuasa 2 sama dengan 50 kuasa 2 x kuasa 2. So yang ni jadi 40 kuasa 2 darab dengan 30 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2 x kuasa 2 sama dengan 50 x kuasa 2. So kita kembangkan 40 kuasa 2 darab dengan 30 kuasa 2. Lepas tu tambah 40 kuasa 2 darab dengan x kuasa 2. Lepas tu 50 kuasa 2 x kuasa 2. So yang x kuasa 2 kita boleh sekalikan. 40 kuasa 2 30 kuasa 2 sama dengan 50 kuasa 2 tolak dengan 40 kuasa 2. X kuasa 2.
Lepas tu kita nak cari nilai X dengan nombor kita boleh asingkan. X kuasa 2 sama dengan 40 kuasa 2, 30 kuasa 2 bahagi 50 kuasa 2 tolak 40 kuasa 2. Yang ni kita boleh kira dalam kalkulator. Dapat 1600. Okay, so X adalah tambah tolak 40. Punca kuasa 1600 dapat 40 lah. So jawapan hanya satu saja yang diterima, mestilah nilai yang positif. Sebab apa positif? Sebab X tu mewakili panjang ataupun jarak tak boleh negatif lah. So mestilah jawapan dia positif 40 dan itu adalah jawapan yang tepat sama dengan buku teks. Okay, soalan yang seterusnya, sebuah kubus mengembang. Mengembang maksudnya ada kadar lah. Kalau dia mengembang tu maksudnya ada kadar. So betul lah, soalan kat belakang tu ada perkataan kadar. Mengembang positif dengan keadaan sisi-sisinya berubah pada kadar 2 cm per saat. Cari kadar perubahan jumlah luas permukaan kubus apabila isi padunya 8 cm padu. So soalan yang macam ni baik kita lukis. Sedikit. So kita labelkan sisi dia dalam bentuk X lah. X. Kubus maksudnya semua sisi dia sama. So isi padu adalah panjang, darat lebar, darat tinggi, X darat X, X kuasa 3. Okay, lepas tu dia kata kat sini jumlah luas permukaan. Satu permukaan luas dia X darat dengan X kan, X kuasa 2. So ada berapa banyak permukaan? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6 permukaan. Luas huruf dia A. So 6 darab dengan X kuasa 2. Okey. So dekat sini dia suruh cari kadar perubahan luas lah. So cari dA dt. Itu maksudnya dA dt. So cari dA dt, dia bagi sisi-sisinya tu berubah kadar 2 cm per saat. Itu adalah dx dt. Sebab sisi kita label X. So dx dt positif ke negatif? Positif lah. Kita dah kata dia mengembang, dia positif 2. dA dt suruh cari cari berapa. So dekat sini petua rantai kita dA dt. Sebab kita nak cari dA dt sama dengan apa, darab dengan apa. dA dt. Yang hilang ni adalah kuantiti terhubung. A terhubung oleh X. So dx dx. So kita cek apa yang dah ada. Soalan suruh cari dA dt. Kita dah ada dx dt. Kita tak ada dA dx. dA dx kita kena bezakan A ni. So mari kita bezakan. dA dx sama dengan 2 buat main depan, darab dengan 6 jadi 12. X kuasa kena tolak 1 jadi 1 kan. Okey. So 12x. X ni kita tak boleh biar macam tu saja, kita kena masukkan nilai. Okey, nak masukkan nilai apa? Soalan kata dia bagi isi padunya 8. So V sama dengan X kuasa 3 ni sama dengan 8. Maka X sama dengan punca kuasa 3 8 iaitu 2. So kita boleh masukkan nilai 2 untuk X. So 12 darab 2 kita akan dapat 24. So masukkan dalam formula 24 dx dt kita 2 48 cm persegi per saat. Okey, itu adalah jawapannya dA dt sama dengan jawapan buku teks. Raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada lengkung Y sama dengan 6X tolak X kuasa 2 yang melalui asalan dan titik P. Jika Q ialah titik X kosong ni pintasan X lah kan. Tunjukkan bahawa luas A bagi segitiga POQ diberi oleh A sama dengan 1/2 6X kuasa 2 tolak X kuasa 3. So kita kena tunjukkan. Tunjukkan tu maksudnya kita kena derive formula ni. Okey, so macam mana kita nak cari luas segitiga? Luas segitiga adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. So tapak base, tinggi height. Okey, so tapak dia adalah X. Nampak tak sini? Panjang O ke Q adalah X. So 1/2 darab dengan X. Tinggi dia adalah Y. Okey, so yang ni adalah luas kita kata A kan. Tapi soalan kata dalam X sahaja, maksudnya Y ni kita kena masukkan. Macam mana nak masukkan? Masukkan nilai Y yang berkaitan lah.
A sama dengan 1/2 X. Y dia adalah 6X tolak X kuasa 2. Lepas tu kita boleh mudahkan lagi. X ni darab dengan 6X. X darab dengan X kuasa 2. Dia akan jadi 6X kuasa 2 tolak X kuasa 3. Dan itu adalah yang soalan nak. Sudah ditunjukkan. Okey, ini soalan A. Soalan B 1. Diberi bahawa X menokok bertambah dengan kadar. So kita punya clue kita dy dt ke apa ke kan. Tapi kat sini adalah X, maksudnya dx dt. Dx dt sama dengan 2. Positif 2. Cari kadar tokokan bagi A. So cari dA dt bila X sama dengan 2. So kita nak dA dt, petua rantai kita apa darab apa, dA kat atas, dt dekat bawah. Yang tempat kosong adalah kuantiti terhubung. Kuantiti terhubung bagi A adalah X. So dx dx. So apa yang dah ada, dA dt suruh cari, dx dt dah ada, tinggal suruh cari dA dx. So cari dA dx. So sebelum nak cari dA dx, tak apalah, cari dA dx 1/2. Yang dalam ni 2 darab dengan 6, 12x tolak 1 kuasa dia, jadi kuasa 1 tolak 3 buat main depan, 3x kuasa 2. Okey, lepas tu masukkan nilai x sama dengan 2. So 1/2, 12 darab 2 tolak 3, 2 kuasa 2. So 1/2, 24 tolak 4 darab 3, 12. So 1/2 darab dengan 12 dapat 6. Masukkan dalam formula 6 dx dt 2. So dapat 12 cm persegi per saat. So ini adalah jawapan bagi dA dt. Jawapan berbuku teks unit. Okey, silap unit lah. Tukar je yang ni jadi unit persegi. Okey. B2 kadar susutan bagi X apabila X sama bagi A apabila X sama dengan 5. Masih suruh cari lagi dA dt. Okey, dA dt susutan tu maksudnya berkurang, minus. Okey, so dx dt kita sekarang ni masih lagi plus 2. dA dt suruh cari bila X sama dengan 5. So kita masukkan X sama dengan 5. So dekat sini sama dengan 1/2, 12 darab 5 tolak 3, 5 kuasa 2. So 1/2, 12 darab 5, 60. 5 kuasa 2, 25. 25 darab 3, 75. Okey, kat sini saya akan dapat nilai yang negatif lah. 60 tolak 75 adalah negatif 15. So ini adalah negatif 15/2. So saya akan dapat nilai yang negatif untuk dA dx. So masukkan dalam formula kita. dA dt sama dengan negatif 15/2 darab dengan 2. So 2 dengan 2 boleh cancel, dapatlah negatif 15 unit persegi per saat. So jawapan 15 sahaja. Kenapa hilang negatifnya? Sebab soalan asal-asal dah kata perkataan susutan. So tak perlu negatif. So dA dt kita boleh cakap macam ni lah. Masih dA dt masih lagi negatif, cuma kadar susutan adalah tak ada positif lah, 15 unit persegi per saat. Itu maksudnya kadar susutan sama dengan 15 unit persegi per susutan. Kadar susutan ini, maka tak perlu, kita hanya ingat buang negatif tu bila dia dah cari kadar susutan. Kalau dia suruh cari kadar tokokan, kita kena kekalkan negatif. Okey. Soalan yang seterusnya, raja di sebelah menunjukkan sebuah bekas berbentuk kon terbalik dengan jejari 12 cm, tinggi 20 cm. Jika tinggi air di dalam bekas itu ialah H cm, tunjukkan bahawa, soalan tunjukkan isi padu air V di dalam bekas itu diberi oleh V sama dengan 3/25 pi H kuasa 3. So isi padu air kan, isi padu air di dalam bekas itu.
So isi padu air kon lah, masih lagi isi padu kon lah, walaupun air dia tu duduk kat bawah ni bukan kon keseluruhan pun, tapi yang ni kon kecil lah, ni kon besar, kon kecil. So masih lagi guna isi padu kon. Yang dia tu adalah isi padu kon 1/3 pi J kuasa 2 H. So yang ni adalah isi padu kon. So soalan kat sini melibatkan V dengan H sahaja. Okay, so maksudnya J kita ni kita kena mansuhkan. So macam mana kita nak mansuhkan? Kita kena cari kita punya hubungan J dengan H. So kat sini soalan dia bagi R lah sebenarnya. So kita tak boleh buat J lah, kita buat R. So R dengan H. Okay, sama maksudlah R tu radius dalam bahasa Inggeris, J tu jari. So apa hubungan dia? So saya nampak dekat sini sebab dia buat dot ni. So maksudnya ada segitiga lah kan, segitiga. So ada segitiga yang besar, lepas tu segitiga yang kecil. Maksudnya guna kaedah segitiga serupa. So saya tulis kat sini. Segitiga serupa kita yang ni adalah 12, segitiga yang besar. Tinggi yang besar adalah 20, tinggi yang kecil adalah H. Jari yang kecil adalah R. So ratio dia 12 bahagi 20 sama dengan R bahagi H. So kita boleh buat darab silang, 12H darab 20R. Kita nak masukkan R, so 20 kena buat macam sini lah. R sama dengan 12 bahagi 20H ataupun 6/10H ataupun 3/5H. Okay. So masukkan 3/5H ni dalam R kuasa 2. 1/3 pi 3/5H kuasa 2H. So 1/3 pi 9/25H kuasa 2H. So 1/3 pi 9/25H kuasa 3. So 9 dengan 3 jadi 3 saja. 3/25 pi H kuasa 3. So dapatlah, kita dah tunjukkan. B1. Air mengalir keluar melalui lubang di hujung bekas. Maksudnya air ni menipis kat bawah ni, dia berkurang lah, dia berkurang. So negatif, kadar dia negatif. Cari perubahan kecil dalam isi padu air apabila H menyusut daripada 5 kepada 4.99 cm. So maksudnya soalan bukan suruh cari kadar, soalan suruh cari perubahan kecil. Delta Y, delta X sama dengan dy dx. Ni perlu dia. Cuma kita kena ubah Y dengan X kita ni jadi dv dh. Okay. So kat sini dia akan jadi delta V, delta H sama dengan dv dh. Cari dululah dv dh. dv dh sama dengan 3 buat mai depan jadi 9/25 pi H. Jangan lupa tolak 2, kuasa dia jadi kuasa 2. So masukkan H yang lama. H yang lama adalah 5. So saya dah terconteng kat sini 5. H yang lama adalah 5. Masukkan H yang lama 5 kuasa 2 dapat 9/25 pi 25 dengan 25 cancel dapat 9 pi. Okey, so cari pula delta H sebab kita nak delta V. Bawa mai sini dv dh darab dengan delta H. So kita kena cari delta H. Delta H adalah H baru tolak H lama. H baru 4.99, H lama 5 akan dapat negatif 0.01. Masukkan dalam formula dv dh 9 pi negatif 0.01. Kita akan dapat negatif 0.09 pi cm padu. Okey, betul. 2. Tunjukkan bahawa susutan kecil sebanyak pi peratus dalam tinggi air itu akan menyebabkan susutan sebanyak 3 pi peratus dalam isi padu. Okey, masih lagi guna delta V, delta H kita ni, cuma dalam bentuk peratus. Dia suruh tunjukkan lah. Delta V kita ni peratus dia 30% guys. So kena cari delta H dulu. Delta H per H
darab 100%, dia kata dapat pi per ratus, pi persen, sama dengan pi persen. Case yang lama adalah 5 lagi lah kot kan. Case yang lama masih lagi 5. So, yang ni adalah 5. Delta H sama dengan pi bahagi 100 darab 5. So, 5 pi per 100. 5 pi per 100 pi per 20. So, nak cari delta V, dV/dH kita masih lagi 9 pi, delta H kita pi per 20. So, delta V kita adalah 9 pi per 20 pi. Delta V per V lama darab 100%. Okey. Delta V kita 9 pi pi per 20. V yang lama kita masukkan nilai H yang lama. So dalam ni 3 per 25 pi, H yang lama adalah 5 kuasa 3. 5 kuasa 3 adalah 125. 125 bahagi 5, kita akan dapat 5. So 5 darab dengan 3, 15 pi. V yang lama kita adalah 15 pi darab 100%. So pi cancel, kita akan dapat 0.03 pi darab dengan 100. Kita akan dapat 3 pi persen. Soalan kata apa? 3 pi persen kah? Ya, 3 pi persen. So dah ditunjukkan. Betul.